wants to set up an Asian Monetary Fund. Malaysia's Prime Minister is Anwar Ibrahim. He met with Chinese President Xi Jinping last week. Both leaders were in Hainan. Okay guys, ada beberapa orang yang tag aku dalam video ni. Ini video berita daripada India ke apa, aku tak sure lah. Dan aku rasa ni adalah satu perkara yang sangat menarik untuk kita sama-sama bincangkan, especially tentang masa depan ekonomi dunia dan juga kebergantungan perdagangan antarabangsa terhadap US dollar. Okay guys, aku nak share dengan korang satu benda ni. Sebenarnya, sistem ekonomi dunia yang direka pada hari ini adalah untuk memberikan keuntungan kepada satu pihak, iaitu US. Sama ada kita nampak ataupun tak nampak, sebenarnya sistem ni adalah untuk berpaksikan membina kekuatan dalam mata wang US dollar. Aku bagi contoh, sebelum ni China dan Brazil dia berdagang sesama sendiri, dia gunakan apa? US dollar. Padahal dalam perdagangan diorang ni US tak terlibat pun. Akan tetapi hanya dengan menggunakan US dollar saja, itu telah memberikan keuntungan kepada US. Bila diorang gunakan US dollar, mata wang ni akan ada demand. Bila ada demand, dia ada value. Disebabkan adanya value ni lah yang membolehkan US ada authority untuk terus print duit diorang, walaupun sebenarnya duit diorang ni tidak ada real value, tapi berebut-rebut orang duk pegang. Kenapa? Sebab kalau kita nak berdagang, memang kita kena pakai US dollar. Dengan kata lain, US ni sebenarnya dia buat untung atas angin lah, di atas perdagangan orang lain, walaupun tak ada kena-mengena pun dengan diorang. Salah satu kelemahan yang ada dalam sistem ni adalah dia memberikan side effect terutamanya kepada negara-negara kecil lah. Dan kalau korang tengok banyak negara sebenarnya sudah dilanda dengan masalah kerana mereka tidak ada cukupnya wang rizab US dollar dekat negara diorang. Contoh macam negara Pakistan lah, yang sekarang ni memang ekonomi diorang teruk, dan juga negara Kenya yang hari tu video presiden dia buat tu pasal suruh jual US dollar tu semua kan. Sebab negara diorang ada black market US dollar yang banyak. Jadi guys, negara-negara ni susah untuk dapatkan bekalan luar sebab diorang tak ada pegang US dollar yang cukup. Kenapa dah bertahun-tahun sistem ni tidak boleh dipecahkan? Sebabnya tidak ada kuasa besar ekonomi lain yang boleh challenge US punya ekonomi. Sehinggalah munculnya China. Sejak bertahun-tahun US sebenarnya memegang rekod sebagai saiz ekonomi yang terbesar dekat dunia ni, yang mana saiz GDP diorang adalah sekitar 20 trilion US dollar macam tu. Second ekonomi yang terbesar dekat dunia ni adalah China, sekitar 18 trilion US dollar. Akan tetapi saiz ekonomi China growing lebih pantas daripada saiz ekonomi US. Dalam masa setahun, secara averagenya, saiz ekonomi China grow sebanyak 9%. Sementara saiz ekonomi US pula growing sekitar 2% lebih je macam tu. Dan kalau keadaan ni berterusan dengan rate growth yang ada sekarang ni, dijangka bahawa ekonomi China akan boleh mengatasi ekonomi US pada tahun 2035 nanti. Bila kita dah terlalu lama dalam satu-satu sistem tu, memang susah kita nak keluar. Kecuali ada satu kuasa besar ekonomi ni yang boleh challenge US dan memulakan revolusi mata wang. Sekarang ni kita nampak negara yang memulakan domino effect ni adalah China. Kalaulah China tak start untuk meminggirkan mata wang US dollar ni dengan negara-negara yang mereka berdagang, contohnya dengan Arab Saudi, dia orang dah beli dengan yuan. Dengan Brazil pula, dia orang dah menggunakan mata wang sendiri dan lari daripada US dollar. Negara-negara kecil ni takkan berani bertindak, termasuk Malaysia. Jadi disebabkan ada taiko yang dah mula bertindak, negara-negara kecil ni pun mula ikut. Sebab itulah US tak akan suka dengan China dan akan menggunakan pelbagai taktik dan strategi untuk halang dia orang. Sejak tahun 2014 lagi, Presiden China iaitu Xi Jinping telah menyuarakan dan juga memberi idea tentang satu ideologi ni, iaitu Asia for Asians. Salah satu ideologi ni adalah untuk membebaskan dunia daripada cengkaman US. Lagi satu, PM kita ada cadangkan kepada China lah untuk mewujudkan satu tabung yang dinamakan Asian Monetary Fund, yang mana tabung ni khas untuk menggantikan IMF lah. Sebenarnya idea ni bukan idea baru, tapi dia dibangkitkan semula oleh PM kita sebab idea yang asal sebelum ni tidak dapat sokongan daripada China. Kalaulah idea Asian Monetary Fund ni dapat direalisasikan,
Jadi negara-negara Asia ni secara tak langsung akan dapat membebaskan diri mereka daripada cengkaman US. Akhir kata daripada aku fikir bahawa kedudukan US dollar masih lagi strong dekat dunia. Memandangkan diorang punya status sebagai world reserve currency dan juga 60% daripada reserve negara dekat dunia ni menggunakan US dollar. Rakan tetapi, aku juga percaya kita sedang menuju ke arah di mana pengaruh US dollar tu semakin menurun dan juga dominasi diorang semakin berkurang. Kita tak tahu sama ada bilakah dominasi US dollar ni akan digulingkan, tapi yang pasti kita sedang menuju ke arah tu. Sama-sama kita bersedia.